Gangguan cukup dahsyat. Nak tangkap ustaz kuliah subuh ada, nak tangkap ustaz kuliah maghrib pun ada. Saya pergi tumpang dengar je lah. Kan orang tak kenal kita, tak apalah, yang kenal orang Gombak je. Kita pun pergi ceramah perempuan-perempuan balik, ada yang kenal, ada yang tak kenal. Jadi dia tangkap ustaz-ustaz ni tapi tak dapat-dapat lagi. Itu masalah. Allah tu maha kaya. Macam-macam halangan-halangan nak menangkap. Tapi yalah, kerja nak menangkap ustaz ni susahlah. Buat kerja apa tu menangkap ustaz. Macam di section 8 hari tu jadi kes. Macam tu lah, kuliah subuh dia ambil yang ustaz tu. Mula duduk dulu, polis 6 orang duduk, SB lah duduk 6 orang, pegawai MAIS 3 orang duduk sila dengar kuliah sampai habis. Okey lah, dengar. Ujung sekali bangkit pegawai ni seorang, bangkit pergi jumpa ustaz tengah banyak, ketuk meja macam ni, Assalamualaikum pun tidak, terus tanya ni ustaz mengajarnya ada tauliah ke? Punyalah biadabnya tuan-tuan. Salam pun tak, bagi salam pun tidak, tak reti adab. Pegawai agama, tapi ustaz tengah ceramah potong macam tu. Tinggal berapa minit lagi matahari dah tegak dah. Kuliah subuh. Ustaz tu jawab tak jawab, ustaz tambah lagi kuliah 5 minit lagi, gulung-gulung terus balik. Terus balik, lepaslah. Tinggal 3 orang dengan polis 6 orang. Ya, orang Shah Alam ni orang pencen je banyak. Macam tuan-tuan juga lah, sebahagian orang pencen. Jadi mereka ni pula orang-orang hebat pula, educated, pencen pun hebat-hebat semua kan, terpelajar. Jadi mereka beritahu, panggil polis ni dulu. Dia kata macam ni lah nak, kami ni dah tua-tua lah, kami ni habis mengaji ni pun nak menunggu mati. Kami mengaji ni nak menghabiskan saki-baki sebelum kami mati. Tak ada niat kami mengaji dengan ustaz kami ni nak merontak ke, tak ada. Jadi ini urusan agama, biar kami selesai dengan orang agama. Awak polis ni tak usah usik lah. Ini nanti panjang cerita, bersubahat apa kan, masuk neraka kan payah. Jadi sekarang ni macam ni, ringkas cerita. Belakang tu ada kedai roti canai, pergi makan kat situ. Itu je hukum dia. Yang bagus tu pula ustaz, dia kata polis tu ikut je kami pergi, dia makan roti canai kat belakang. Yalah, pagi-pagi tak makan lagi kuliah subuh. Dia mana pernah datang kuliah subuh kan. Lapar perut, so makan, memang dia syok. Pening otak pun lepas, pergi makan dan orang tu. Tinggal 3 ni, selamat lah. Gasak cukup, gasak cakap lah, bukan gasak tonyoh kepala, tak lah, cakap bagi macam-macam kan. Dah lama dah puas hati, bawa peluk-peluk, bangkit balik terus. Tak dapat lah. Tapi tuan-tuan, kerja tu tak ada kerja lah. Dan dengan cerita kawan-kawan kata dia tak puas hati, nak datang lagi. Yang tidak kerja. Pergi tangkap orang berjemaah kat tepi tasik, itu lagi bagus. Jemaah tak ada pak imam macam ni. Itu lagi bagus daripada kau tangkap ustaz-ustaz ceramah bab syurga, bab neraka, kan payah. Nanti dapat bala, nanti lagi susah kan. Jadi tuan-tuan, ini hal berlaku di belah-belah Shah Alam. Selangor ni belum. Gombak ni insya-Allah lah, mudah-mudahan kot kan. Tak ada lah. Jadi tak sah kita buat kerja-kerja macam ni yang akhirnya merugikan orang Islam. Anda tak nak mengaji itu satu pasal, tapi jangan halang orang nak mengaji. Kita kata saya tak nak mengaji, tak nak mengaji, kau duduk diam-diam kat rumah sudah. Jangan kacau orang nak mengaji. Kalau ia sangatlah tak nak enti dengan kelas pengajian ni, duduk diam-diam kat rumah saja. Tapi orang lain berpusu-pusu, jangan cemburu pula. Tengok orang ramai datang surau, dia sakit otak. Pening, apa hal orang ramai sangat datang surau budiah ni? Mula cari jalan, cari pasal, buat sebab begini, buat cerita macam-macam kan. Contoh lah, di sini tak berlaku lah. Tapi contoh inilah yang kita banyak tengok, dia merata tempat. Akhirnya ambil alih, lingkup surau habis. Itu yang kita tak nak. Jadi sebab itu tugas kita sekarang mempertahankan dan teruskan mengaji ini sampai bila-bila. Sampai larat kita mengaji, kita mengaji. Sebab dengan adanya ilmu ni tuan-tuan, banyak kelebihan. Kita tak akan sesat satu, kemudian kita akan dapat hidayah daripada Allah. Kemudian kita akan dapat nikmat-nikmat kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab mengaji ilmu ni dah banyak kali diulang-ulang sebut, minal mahdi ilal lahdi, daripada lahir buayan sampai masuk lianglah. Cerita mengaji tak habis-habis. Jadi kalau umat Islam hari ni kurang ilmu agamanya, kita berasa agak bimbang. Macam ada juga, saya sempat juga tengok-tengok dalam rancangan TV 9,
ada program mencari menantu tu. Ada kan slot mencari menantu tu lah. Minggu ni tersingkir-singkir, macam itulah sistem dia tu kan. Jadi ada yang diinterview dalam tu, bila ustaz ni tanya dia, rukun iman pun tak tahu. Keluar dalam TV tu, tunjuk slot-slot tu. Bila ustaz tanya, saya sebut rukun iman, Pak Wer ni dah jawab, dia tengok muka Mak Wer dia. Ingat ada tulis kat dahi Mak Wer dia, rukun iman ada 6 kot. Dia nak jadi suami, dia tak tahu rukun iman ada berapa. Ini basic yang paling mudah. Kalau rukun iman, rukun Islam tak tahu, payah nak jadi suami macam ni. Itu tak tanya lagi rukun sembahyang, tak tanya lagi rukun nikah, tak tanya lagi syarat nak jadi suami, hak suami, tanggungjawab suami, tak tanya niat mandi lagi. Tanya niat mandi kan? Mandi saja ke mandi 2 rakaat mengikut imam kerana Allah. Itulah penyudah mereka. Jadi tuan-tuan, teruklah sampai tahap rukun iman tak tahu. Penat tu lah. Tapi itulah hakikat realiti yang kita pasal telan hari ini. Masyarakat belia kita duduk di tahap yang begitu tu. Itulah Ketua Polis Negara pun nak risau tengok. Buat sikap pun adalah kesan sikit. Tapi kalau sikap tak berubah, sikap jadi sia-sia saja. Setakat ni yang paling clear sekali bas ekspres lah. Sebab polis ada duduk dalam tu. Kalau tak ada polis, selamat. Memang habis. Tapi polis pula di isytihar dia, polis akan menyamar kan. Cuma kalau polis diam je. Nak tengok kan, nak tengok dia bebah ni elok ke tak dia bawa. Tapi polis pun terpaksa isytihar. Kalau tak isytihar dengan polis-polis syahid sekali. Tu yang dia pun terpaksa isytihar. Dia sodok dengan polis-polis kan. Dia kan kira sekarang polis tak boleh, dia sapu bersih. Jadi tuan-tuan, maknanya tak berkesan lah. Kalau buat sikap lah, itu, ini kan, BCD, lucah apa semua. Kalau sikap manusia tak berubah, tak nak balik pada Islam, tak nak cuba buat satu pembaharuan, kita ni kena cuba buat pembaharuan. Pembaharuan yang kita tak ada lagi ialah hukum Islam ni belum jalan. Itu saja. Yang lain tu cantik lah. Yang sikit lagi nak naik satu step lagi, kita cuba buat perubahan, tengok hukum Islam jalan macam mana. Sebab tu Tok Guru pun sebut dalam, saya baca di internet pun ada, dia kata jenayah hari ni berlaku mesti balik pada hukum Tuhan, insyaAllah akan salah. Sebab tu dia lancarkan baru-baru ni Nisa game tu. Nisa game, Nisa ni perempuan. Ada orang laki-laki gatai pula nak tengok. Tok Guru kata boleh tengok masa perasmian saja. Ada orang komplain dalam The Star, orang pelih. Dia komplain dalam The Star, dia kata kalau boleh ni biarlah orang lelaki tengok sama. Orang dah cakap Nisa game, bukan jantan game. Nisa. Kan dalam Quran ada surah Nisa. Nisa ni perempuan yang tak teringin nak tengok pasal apa. Dah kata tak boleh dah, tak payah tengok tu. Kata masa perasmian tak apa, boleh tengok. Lepas perasmian pergi balik rumah. Sebab sukan tu hanya untuk orang perempuan saja. Sekarang dia tukar baju, buka tudung kan senang. Jadi itu model yang belum lagi dalam Malaysia. Yang ada Nisa game belum lagi. Kelantan baru buat kali yang pertama. Sambutan menggalakkan. Kita boleh buktikan dengan menutup aurat, kita boleh bersukan, tidak ada alasan. Tak ada alasan main bola aja mesti seluar pendek. Tak ada alasan. Sebab kita boleh pakai tracksuit, boleh pakai seluar labuh nak bersukan. Pakai tracksuit pun boleh berlari, pakai tracksuit pun boleh sepak bola, tak ada alasan. Jadi ini role model yang paling baik. Jadi mana yang baik kita sebutlah dan kita sokong. Mana yang tak betul kita kata tak betul. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila ada ilmu, barulah kita dapat membezakan kebaikan, keburukan dan lain-lain. Jadi yang paling penting sekali kita sebut pada malam ini, iaitulah bila hukum Allah itu disebarkan dan disebut pada kita, apa juga benda-benda yang baik, kita kena akur dan kita kena terima. Memang naluri manusia, dia teringin nak tengok hukum Tuhan berjalan. Tiap-tiap individu, tuan-tuan saya dan orang-orang luar yang lain, dalam hati dia ni ada satu perasaan yang Allah bekalkan, dia memang nak hukum Tuhan itu berjalan. Contoh dia, 2-3 tahun yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, isu sumbang mahram masa tu tengah menjadi-jadi.
Kan masa tu Suma Mahram, tahun lepas Mat Rempit, tahun sebelum tu 2005 Ragut. Kan setahun tu Ragut aja. Yang sebelum tu setahun tu Suma Mahram aja cerita dia. Jadi ada, saya tengok dalam TV masa tu, dia interview satu orang artis perempuan, penyanyi lah, dia ni penyanyi perempuan. Bila wartawan interview dia, apa cadangan saudari kepada pesalah Suma Mahram ni, apa kita nak buat, nak hukum dia? Dia kata senang aja. Dia kata senang aja. Tangkap pesalah ni, bawa dekat dataran mereka. Di situ ada satu tiang bendera gergasi itu. Dia kata kita ikat dia ramai-ramai kat situ, ambil batu, ramai-ramai balik. Habis cerita. Jawapan dia tu walaupun spontan, walaupun sambil senyum-senyum aja, tapi itu adalah hukum Allah yang dipanggil rejam. Itu hukum rejam tu. Ikat banding ramai-ramai, itu rejam. Tapi dia tak sebutlah kita ikat dia balik ramai-ramai, kita buat hudud. Dia tak sebut. Dia sebut hudud lagi, album dia ke bawah. Dia pun nak jaga periuk dia juga kan. Dia tak adalah sebut hudud ni mesti buat hudud tiba elek, tak sebut. Dia kata ikat kat dalam mereka tu baling ramai-ramai. Spontan je dia jawab. Maknanya walaupun dia artis, tapi naluri dia nak hukum Tuhan tu tetap ada. Saya pun cek balik latar belakang artis ni, cari-cari ni. Nama dia rahsiakan lah kan, tapi cari-cari, tengok-tengok asal Kelantan. Confirm. Bukan confirm apa, confirm dia faham Islam lah sikit-sikit walaupun dia menyanyi. Sebab latar belakang dia tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, itu memang naluri manusia. Dan kita pun nak hari ni, kalaulah gombak kita ni boleh buat hukum Islam, cantik lah. Kita pakai motor kereta luar tak bimbang kan. Tertinggal kunci ke dalam tu, jam tangan ke, handphone ke, tak bimbang lah. Mayang isyak khusyuk 4 rakaat punya khusyuk. Tapi sekarang ni kunci berbimbang jugalah. Tapi tak apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri nampak semua tu. Kalau kat atas, kita sembahyang 2 tingkat kan, motor kat bawah, habis. Assalamualaikum warahmatullahi nampak tingkap aja, motor tak tahu apa jadi kat bawah. Tu yang bubak-bubak doa tak sempat terjun nak tengok motor. Tak tenang hati sembahyang, sebab tahu dah kecurian motor paling teruk sekali. Jadi tuan-tuan, alangkah indahnya kalau bumi Malaysia bertuah ini sempena dengan tahun merawat Malaysia. Bukan melawat, merawat. Malaysia ni kena rawat dah sekarang ni, teruk lah. Jadi kita rawat Malaysia ni elok, ubah mana-mana yang tak baik, yang tak elok, yang tak senonoh ni kita tukar. Jadi apa yang penting yang saya sebutkan pada malam ni, pertama sekali ialah jaga iman kita masing-masing. Yang kedua tadi, kita terus berusaha memartabatkan hukum dan undang-undang Allah di atas muka bumi ini. Dan yang ketiganya tuan-tuan, kita teruskan mengaji, fahamkan Islam yang betul-betul, mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah yang satu hadis tu tuan-tuan boleh baca sini. Hadis tu panjang sikit, saya tak baca sebab nanti kita akan terus masuk pada tajuk yang baru, bab yang ke-18. Tapi dalam buku saya ni dia tulis bab 81, dia terbalik. Patutnya 1 dulu baru 8. Dia terbalik, situ dia tulis 81. Jadi insya-Allah dari hal tajuk melarang bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Ini sonok je kan. Kecoh-kecoh bid'ah-bid'ah tu kan. Jadi kita tengok bulan depan apa sebenarnya benda Allah bid'ah. Ya orang kadang faham ke tak faham ke, keliru ke tak ke, insya-Allah panjang umur itu kita akan sambung pada bulan Mac akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir pada malam ini. Dan seperti biasa sebelum